Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib. Qallisna minal waba wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Qawi ya Matin ighfi syarraz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Sambungan muka surat apa? Ingat tak muka surat apa? 131. Okey. Baik, yang ketiga iaitu cara meninggalkan sifat ujub. Kata Imam Ghazali, ujub, takbur dan merasa bangga diri adalah satu penyakit hati yang sangat susah diubati. Ujub, takbur dan merasa bangga diri adalah satu penyakit hati yang sangat susah diubati. Dan ujub itu ialah memandang kepada diri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran, dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Ujub ni rasa diri dia mulia, rasa dirinya baik, rasa dirinya besar dan segala-galanya, di samping dalam masa yang sama memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Ini ujub. Ini penyakit hati, penyakit yang susah, sangat susah nak diubati. Dan alamat alamat tanda dan alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah selalu mengatakan aku begini, seperti perkataan iblis kepada Allah Ta'ala ketika ia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Yang bermaksud, kata iblis, aku lebih baik daripadanya, yakni daripada Nabi Adam, kerana engkau, yakni Allah menjadikan aku dari api dan engkau menjadikannya dari tanah. Ini perangai iblis. Ujub ni adalah selalu sifat iblis, ujub dan takbur. Ini perangai iblis. Jadi tanda-tanda orang yang ujub ni pada lidah dia, bila dia selalu sebut
yang maknanya mengangkat diri dia dan merendahkan orang lain. Ini perangai sifat ujub. Maknanya orang itu ada penyakit ujub. Sebagaimana perangai iblis lah. Iblis ketika mana Allah SWT suruh iblis, perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah Ta'ala perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam tu bukan sujud ibadah. Itu sujud sujud hormat. Bukan ibadat. Tak mungkin Allah SWT suruh iblis buat perkara yang syirik. Tak mungkin. Jadi Allah Ta'ala perintahkan tu sujud tu adalah sujud hormat, bukan sujud ibadah. Walaupun begitu iblis enggan, sebab iblis rasa dia hebat, dia dibuat daripada api, dia dijadikan Allah daripada api, sedangkan Nabi Adam itu daripada tin, daripada tanah. Maka iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam, walaupun yang perintahkannya itu adalah Allah SWT yang menciptakannya. Maknanya dia lawan perintah Allah SWT. Maka iblis terlaknat. Iblis terlaknat selama-lamanya. Jadi ujub ni adalah perangai iblis. Dan alamat yang nampak bagi seseorang yang ujub itu di dalam majlis orang ramai. Kalau orang yang ujub, dia berada di majlis orang ramai, ialah ia sentiasa suka mengangkatkan dirinya. Suka angkat diri dan menganggapnya lebih pandai daripada orang lain. Maknanya suka angkat diri dan menganggap diri itu lebih pandai daripada orang lain. Dan ia suka menunjukkan diri di dalam perbincangan, mesyuarat dan sebagainya. Dan tidak senang kalau ada orang lain yang menolak pandangannya. Contohnya mesyuarat boleh bagi pandangan, apa-apa pandangan boleh bagi. Tapi soalnya nak diterima tak diterima tu perkara kedua. Tapi orang yang ujub ni dia tak suka pandangannya pandangannya itu ditolak, tak diterima. Dia nak pandangannya itu diterima, walau apa cara sekalipun. Ini orang yang ujub. Dan orang yang takbur tidak senang apabila ia diberi nasihat dan kasar bahasanya kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Orang yang takbur, sombong, takbur ni maknanya dia tak suka kalau dia diberi nasihat. Dia dinasihati, dia tak suka. Dia nasihatkan orang, dia suka, tapi dengan bahasa yang kasar. Dengan bahasa yang kasar. Maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takbur. Maknanya kalau dia memandang diri dia dengan pandangan diri dia itu lebih baik daripada orang lain, maka itu ada sifat takbur. Dia pandang sesiapa saja, dia rasa diri dia lebih baik, dalam hati dia terdetik bahawa dia lebih baik, dia lebih mulia, maka itu sudah ada penyakit takbur. Penyakit takbur. Dan sebaiknya adalah ia mengetahui bahawa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan hakikat orang yang baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah SWT, bukan baik pada pandangan manusia, baik di sisi Allah SWT. Dan masalah ini tidak ada siapa yang mengetahuinya. Baik tak baik ini hakikatnya tak siapa pun yang mengetahuinya, kerana ia tertakluk kepada khatimah. Tertakluk kepada khatimah, maknanya penghujung usia seseorang. Baik tak baik itu tergantung kepada ujung usia dia. Mati husnul khatimah ataupun mati su'ul khatimah. Kalau mati su'ul khatimah maknanya tak baik. Kalau mati husnul khatimah, insya-Allah itu baik. Maka i'tiqadmu di dalam hatimu bahawa engkau lebih baik daripada orang lain adalah daripada sebab kejahilan semata-mata. Jadi kalau ada seseorang dia i'tiqadkan dalam hati dia, dia rasa diri dia itu lebih baik daripada orang lain, maka itu adalah disebabkan kejahilan. Jahil, disebabkan kejahilan dia. Sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahawa ia adalah lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada engkau. Maknanya kalau nak
buang sifat ujub takabur ni, kena pandang orang lain, kena pandang makhluk lain itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada diri kita sendiri. Dan ia mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu. Ini cara nak buang sifat ujub takabur. Maka jika engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, maka engkau berkata di dalam hati. Ini cara dia, cara nak menghilangkan sifat ujub. Kalau kita lebih berusia daripada orang lain, kita tengok orang muda, maka kita berkata dia di dalam hati kita, anak muda ini belum pernah lagi membuat maksiat kepada Allah SWT, sedangkan aku sudah banyak berbuat maksiat, maka tidak ragu lagi bahawa ia lebih baik daripadaku. Cara pandang. Maknanya kalau tengok orang lain, orang tu muda daripada kita, mungkin dia tak banyak dosa daripada kita, ataupun dia tak ada dosa, belum ada dosa berbanding kita, sebab kita hidup dah lama dah. Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua, begitu juga kalau orang muda, dia tengok orang yang lebih tua daripada dia, maka hendaklah engkau berkata, orang tua ini menyembah Allah Ta'ala lebih dahulu daripada aku. Orang tua ni lebih menyembah Allah Ta'ala lebih dahulu daripada aku. Kerana dia lahir dulu, kita lahir kemudian, maka tidak ragu lagi bahawa ia lebih baik daripada aku. Dan apabila engkau melihat orang yang alim, apabila kita melihat seseorang yang alim, maka hendaklah engkau berkata, orang alim ini telah dikurniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikurniakan kepadaku, dan ia telah sampai ke martabat kedudukan yang aku tidak sampai kepadanya, dan ia mengetahui perkara yang tidak aku ketahui. Mengapa ketahui, maka betapa aku sama dengannya. Jadi kalau kita melihat orang alim, maka kita berkata dalam hati kita, Allah Ta'ala kurniakan kelebihan kepada dia, ilmu dan sebagainya, maka kita tak sampai pada peringkat kedudukannya. Begitu jugalah kalau kita baca karya-karya alim ulama, jangan mudah-mudah nak pertikaikan kita orang jahil, nak pertikaikan orang alim. Maknanya kalau orang jahil dia pertikaikan juga orang alim, maknanya dia ada takbur, ada ujub. Dia rasa dia lebih hebat daripada orang yang alim. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, begitu juga kalau orang alim, orang yang ada ilmu, dia tengok orang yang jahil, maka hendaklah engkau berkata, orang jahil ini berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan kejahilannya. Orang jahil dia buat maksiat sebabkan dia jahil, tetapi aku mengerjakan maksiat berserta dengan ilmuku, maka Allah Ta'ala akan berhujah ke atas diriku. Sedangkan orang yang ada ilmu tadi, kalau dia buat maksiat, dia ada ilmu, dan nanti ilmunya itu akan jadi hujah ke atas dirinya. Bagaimana disebut, al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min ubadil wasan. Orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan diazab terlebih dahulu sebelum orang yang menyembah berhala. Tu berat lagi orang yang alim ni kalau dia tak amalkan ilmu dia. Dan aku belum tahu lagi bagaimana akhir kehidupanku ini. Maknanya semua kita tak tahu penghujung hidup kita ni macam mana. Baik orang alim, baik orang jahil, baik orang awam, baik orang miskin dan sebagainya, tak tahu penghujung hidup tu macam mana. Jadi maknanya jangan rasa diri tu lebih hebat daripada orang lain. Kena ada rasa merendah diri, kena ada rasa diri tu lebih kurang, maknanya masih kurang berbanding orang lain. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, begitu juga kalau kita tengok orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi, boleh jadi ia nanti masuk Islam, lalu ia mengakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah, yakni mati dalam keadaan yang baik dan beriman. Maknanya hatta orang yang tak beriman pun kena pandang, jangan maknanya dia pandang ni ahli neraka. Tak boleh lah macam tu, sebab kita tak tahu hujung hidup dia tu macam mana. Tapi kalau kita sebut secara umum, itu boleh sebut secara umum. Orang yang tak beriman kekal dalam neraka, tu secara umum.
Tapi kalau mengkhususkan pada seseorang, individu tu tak boleh. Tu dilarang sebab kita tak tahu ujung pangkalnya macam mana. Dan sebab dia masuk Islam, maka ia telah keluar daripada dosa-dosanya, seperti keluarnya selai rambut daripada adunan roti. Maknanya kalau kata ditakdirkan dia masuk Islam, dia lebih hebat daripada kita sebab dosa dia tu terhapus langsung, tak ada dosa. Macam bayi baru dilahirkan, tutup katalah dia meninggal, rezeki dia baru masuk Islam, dosanya dihapuskan, diampunkan oleh Allah SWT, tak dikira kosong balik, maknanya bersih macam bayi baru dilahirkan. Tutup, Allah takdirkan dia meninggal, syurga terus, masuk syurga terus. Kan? Sedangkan aku wal-ayazubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita, boleh jadi berubah menjadi sesat. Boleh ke orang beriman berubah jadi sesat? Boleh. Setelah mendapat petunjuk, maka aku menjadi kafir dan kehidupanku akan diakhiri dengan su'ul khatimah, maknanya mati dalam keadaan kafir. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang muqarrabin, maknanya orang kafir yang masuk Islam tadi. Sedangkan aku akan disiksa di dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab kita tak tahu ujung pangkalnya macam mana. Oleh sebab itu, manusia ni dia ada 4 golongan. Pertama, yang lahirnya Islam, matinya Islam, alhamdulillah. Yang kedua, yang lahirnya Islam, mati kafir, wa na'udzubillah. Yang ketiga, yang lahirnya Islam, mati kafir, wa na'udzubillah. Yang keempat, yang lahirnya kafir, mati Islam, alhamdulillah. Jadi 4, kita tak tahu ujung pangkalnya macam mana. Maknanya bila kita ada iman ni, kita kena bersyukurlah dan kena jaga iman tu betul-betul. Walaupun begitu, kita tak boleh rasa kita ni dah selamat, tak boleh rasa lagi kita selamat. Masih belum selamat lagi. Tapi dah langkah kaki kanan lah. Kaki kanan tu dah ada sebelah apa? Dalam syurga, sebab ada iman. Syarat nak masuk syurga ni iman. Ada iman, dapat masuk syurga. Tak ada iman, baik macam mana pun tak dapat masuk syurga. Itu kena jaga. Iman walaupun sebesar zarah, tetap akan menyebabkan seorang tu masuk syurga. Tapi kalau tak ada iman langsung, tak ada harapan nak masuk syurga. Hidup kat dunia baik macam mana pun, tak ada buat perkara-perkara yang dianggap perkara yang tak bermoral lah bagi orang tak beriman, tetap juga masuk neraka sebab dia tak ada iman. Kemudian soal dia di sana, Allah Ta'ala nak ampun ke nak apa tu, itu hak Allah SWT. Maknanya hukum zahirnya macam tu lah. Hukum zahirnya macam tu. Tapi kalau ada iman, Allah Ta'ala dah janji, ada iman masuk surga. Tapi kalau ada dosa dulu, kena masuk neraka dululah, bersihkan dulu dosa dia. Lepas tu nanti akhirnya masuk surga pula sebab ada iman. Dan sifat takabur tidak akan keluar daripada hatimu kecuali jika engkau mengetahui bahawa orang yang sebenarnya mulia itu ialah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Maknanya nak buang sifat takabur tu, kita kena rasa orang yang mulia tu adalah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Bukannya kita ni lebih mulia daripada orang lain. Dan masalah ini tertakluk kepada khatimah. Mulia tak mulia ni adalah tertakluk kepada hujung usia, hujung hayat. Dah mati tu baru tahu baik ataupun tidak. Sedangkan perkara ini masih belum dapat diyakinkan. Sekarang ni tak yakinkan lagi. Tak pasti lagi ni. Nanti dah mati dalam keadaan husnul khatimah, baru dah pasti. Maknanya baiklah tu. Maka jika engkau berfikir demikian, nescaya hatimu akan sentiasa akan takut dengan khatimah. Maknanya kalau hati sentiasa fikir macam tu, maka hilanglah sifat ujub takabur tadi. Sebab apa? Sebab risau tentang ujung nanti. Ujung hayat ni macam mana ni? Tak selamat lagi ni. Sehingga engkau tidak berani membesarkan diri, sehingga nanti diri tak berani nak besarkan diri. Sebab apa? Sebab risau tentang ujung ayat tu macam mana, tak pasti lagi.
dan engkau terpaksa membuat andaian terhadap orang lain. Maknanya buat andaian ya yang baik terhadap orang lain. Sangka baik terhadap orang lain. Walaupun sekarang ini engkau yakin dan beriman kepada Allah Ta'ala, namun keadaan ini tidak menghalang kemungkinan berlakunya perubahan-perubahan pada pendirianmu pada suatu masa akan datang. Walaupun sekarang beriman, belum tentu lagi. Sebab Allah Ta'ala boleh bolak-balikkan hati tu. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Sebab tu kita doa selalu lepas pada sembahyang tu, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami ala atas agama engkau, yakni agama Islam. Kerana pada satu masa akan datang Allah Ta'ala berkuasa merubah hati manusia. Allah Ta'ala boleh ubah hati-hati manusia tu, daripada beriman kepada tak iman, daripada iman kepada sebaliknya. Dan ia, yakni Allah Ta'ala dapat memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Orang tak beriman ke, orang jahat macam mana pun, Allah Ta'ala boleh bagi hidayah kalau dia kehendaki, dia nak. Sebab tu dalam apa? Dalam pengajian akidah kita belajar kan, sifat 20. Sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani Allah Ta'ala adalah apa? Sifat iradah, berkehendak, dan qudrah, sifat berkuasa. Allah Ta'ala yang berkuasa, Allah Ta'ala yang berkehendak, nak menentukan, nak membolak-balikkan hati seseorang. Dan dia berkuasa atas sifat qudrahnya pula menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Dia nak sesatkan siapa, itu hak dia. Dia nak bagi hidayah kepada siapa, itu hak dia juga. Terpulang, itu hak Allah SWT. Tak ada istilah zalim. Allah Ta'ala buat apa pun tak ada istilah zalim. Baik kita suka, suka tu tak ada masalah. Baik kita tak suka, kita benci, tetap apa yang Allah Ta'ala buat tu tidak ada zalim. Semuanya adil. Semuanya adil. Jadi boleh tak Allah Ta'ala nak lempar orang beriman dalam neraka, Allah Ta'ala nak lempar orang tak beriman dalam syurga? Boleh. Tu hak dia. Tapi Allah Ta'ala janjilah orang beriman masuk syurga, orang tak beriman masuk neraka. Tu janji. Tapi nak buat tu boleh tak? Boleh. Itu hak dia. Tak ada siapa boleh petikan. Sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan celaan terhadap sifat hasad. Maknanya banyak hadis-hadis yang mencela sifat hasad, sifat takbur, sifat riak dan ujub. Maknanya banyak hadis-hadis yang Nabi SAW sampaikan tentang celaan terhadap sifat-sifat yang mazmumah ni. Tetapi rasanya cukuplah bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berkenaan dengan sifat-sifat tersebut. Walaupun hadis-hadis tu banyak, tapi Imam Ghazali kata nak bawa dalam kitab Bidayatul Hidayah ini satu hadis saja. Dan satu hadis ni pun dah cukup dah bagi orang yang nak insaf, nak berfikir, nak ambil pengajaran. Tak guna juga baca hadis banyak-banyak tapi tak ada ambil pengajaran. Cukup dengan satu hadis saja. Asalkan dia ambil pengajaran, dapat menginsafkan. Hadis ni hadis yang panjang, di mana Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkan dalam kitab Zuhud dengan sanad beliau. Dengan sanad ni maknanya ilmu ni, hadis ni diambil secara bersanad, bersilsilah. Macam kita belajar lah, ada sanad dia, ada silsilah perguruan dia, daripada guru kepada guru kepada guru sampailah kepada Rasulullah SAW. Ilmu ni dia ada sanad, bukan mesti ilmu hadis saja. Ilmu mana-mana pun dia ada sanad dia. Kalau tak ada sanad, boleh jadi boleh jadi seseorang tu sesat lah, sebab tak ada ilmu yang bersanad. Yang mana sanad beliau daripada seorang lelaki iaitu Khalid bin Ma'dan, yang pernah berkata kepada Sayyidina Mu'az, yang pernah berkata kepada Sayyidina Mu'az. Jadi Sayyidina Khalid bin Ma'dan ni pernah bertanya kepada Sayyidina Mu'az, Sayyidina Mu'az bin Jabal, yang pernah Rasulullah SAW hantar Sayyidina Mu'az ni ke Yaman. Jadi maknanya jadi mufti di Yaman. Wahai Mu'az, ceritakanlah kepada aku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid tanya kepada Sayyidina Mu'az, nak
nak dengar satu hadis daripada Sayyidina Muaz yang Sayyidina Muaz pernah dengar daripada Rasulullah SAW. Berkata perawi hadis tersebut, yakni Khalid bin Ma'dan, yang meriwayatkan hadis ini adalah Khalid bin Ma'dan. Berkata Khalid bin Ma'dan, lalu Sayyidina Muaz menangis sehingga aku, yakni Khalid bin Ma'dan, sangka ia, yakni Sayyidina Muaz, tidak dapat berhenti. Bila tanya je macam tu, Sayyidina Muaz menangis, langsung menangis, sampai disangkakan oleh Khalid bin Ma'dan ni Sayyidina Muaz tak berhenti daripada menangis tu. Tetapi akhirnya Sayyidina Muaz berhenti daripada tangisnya. Kemudian lalu Sayyidina Muaz berkata, kemudian barulah Sayyidina Muaz menyebutkan satu hadis daripada Nabi SAW. Aku yakni Sayyidina Muaz mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai Muaz, kata Rasulullah kepada Sayyidina Muaz, sebenarnya aku mahu menceritakan kepada kamu sebuah hadis. Mana Rasulullah kata, aku nak cerita kepada kamu sebuah hadis, jikalau engkau mampu memeliharanya, pasti ia akan memberi manfaat akan dikau di sisi Allah Ta'ala. Kalau mampu jaga hadis ni, ambil pengajaran daripada hadis ni, itu akan memberi manfaat di sisi Allah Ta'ala. Tetapi jika engkau menyia-nyiakannya, tapi kalau buat tak tahu saja, dengar hadis ni tak ada memberi kesan apa-apa pada hati, dan tidak memeliharanya, tak jaga kehendak maksud hadis ni, maka akan terputuslah hujahmu di hadapan Tuhan pada hari kiamat nanti. Maknanya di hadapan Allah Ta'ala nanti tak ada hujah apa-apa nak jawab kepada Allah SWT. Wahai Muaz, kata Rasulullah, wahai Muaz, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan 7 orang malaikat, 7 malaikat yang lain daripada malaikat yang wajib kita ketahui lah. Wah, malaikat yang wajib kita ketahui kalau kita belajar akidah tu apa? 10 malaikat kan. Sayyidina Jibril ataupun Sayyidina Jibril alaihissalam, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10. Iaitu yang wajib kita ketahui beserta dengan tugas-tugas dia. Yang lain tu tak wajib diketahui, tak diketahui namanya lah. Malaikat ni banyak, banyak tak terkira, tak terhitung malaikat ni. Jadi di sini Nabi sebut ada 7 malaikat sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Maknanya sebelum Allah Ta'ala ciptakan makhluk, tak ada siapa-siapa makhluk ni selain Allah SWT saja yang ada. Tapi sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala telah menciptakan malaikat tu. Kemudian lalu ia, yakni Allah Ta'ala menentukan pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Ada 7 langit yang Allah Ta'ala ciptakan. Di setiap langit itu ada satu malaikat yang jaga pintu langit. Lalu naiklah malaikat hafazah. Namanya malaikat hafazah. Malaikat hafazah, yakni malaikat yang menjaga. Hafazah yang menjaga, membawa amalan seseorang hamba yang dilakukannya mulai dari pagi sampai ke petang. Ada satu malaikat yang namanya malaikat hafazah yang membawa amalan seseorang hamba, amalan kita semualah yang dibuat daripada pagi sampai petang. Malaikat ni bawa amalan tu. Amalan tersebut mempunyai nur, ini mempunyai cahaya bagaikan cahaya matahari. Amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah tu adalah amalan yang ada cahaya bagaikan cahaya matahari. Perbandingan dia, maknanya hebatlah. Malaikat hafazah yang membawa amalan hamba itu menganggap bahawa amalan itu baik dan sangat banyak. Malaikat yang bawa amalan hamba ini, malaikat tu rasa amalan tu baik dan sangat banyak. Sebab apa? Sebab terang benderang cahayanya tu bagai matahari. Malaikat dia pandang zahir saja, dia tak tahu batin hakikat amalan tu macam mana. Yang tahu tu Allah SWT. Sehingga apabila malaikat hafazah itu sampai ke langit yang pertama, bila malaikat hafazah tu sampai kepada langit yang pertama, lalu berkatalah malaikat penjaga langit. Malaikat yang 7 tadi, satunya dia dijaga daripada langit yang pertama tu, dia jaga langit pertama tu. Dia kata kepada malaikat hafazah, pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Ni amalan yang bercahaya macam bagaikan matahari tadi tu. Malaikat yang jaga langit tu kata, ambil amalan tu, pukul pada, lemparkan pada muka orang yang buat amalan tu. Kalau kita terkejutlah, kenapa ni amalan bagaikan cahaya matahari tapi kena lempar pada muka orang yang buat. Akulah malaikat penjaga ghibah. Malaikat yang jaga langit pertama ni, dia kata akulah malaikat yang jaga
penjaga riba, ini yang mengumpat. Allah Ta'ala telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain itu dapat melintasi aku untuk terus naik ke atas. Dia jaga langit pertama, Allah Ta'ala dah perintahkan dia. Allah Ta'ala beritahu pada dia, kalau ada saja amalan-amalan orang yang mengumpat, tahan, jangan bagi naik amalan tu. Allah Ta'ala tak nak terima. Ditahan. Walaupun hakikat zahirnya amalan itu bagaikan cahaya matahari. Boleh jadi hamba ni dia buat amalan hebat banyak, tapi satu je dia ada perangai mengumpat, suka mengumpat orang. Maka amalannya ditahan. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba. Maknanya amalan tadi tu dah tak naik. Langit pertama pun tak lepas. Tak lepas. Ini amalan orang lain pula. Kemudian malaikat hafazah bawa lagi amalan seorang hamba, mana hamba yang lain. Mereka, yakni malaikat itu menganggap bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat hafazah itu berhasil melintasi langit yang pertama. Yang tadi, yang awal tadi tak lepas langit pertama. Amalan hamba kedua ni lepas langit pertama. Lepas langit pertama. Kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang. Maknanya oleh kerana dia tak terlibat dengan dosa mengumpat orang, maka amalan dia terlepas pada langit pertama. Sehinggalah mereka sampai ke langit yang kedua. Nak sampai langit kedua, tengok lepas ke tak lepas. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kedua itu bagi malaikat hafazah, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, kerana ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Walaupun dia lepas pada langit pertama sebab dia tak mengumpat orang, tapi dia ada satu lagi fi'ilnya, apa, dia buat amalan dia nak dapat untung dunia. Bukan kerana Allah SWT. Allah Ta'ala telah menyuruhku, kata malaikat, supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Maknanya jangan bagi lepas langit yang kedua tu. Selain daripada itu, ia juga suka membesarkan diri. Maknanya ada ujub takabur di dalam majlis pertemuan, majlis pertemuan mesyuarat ke, kenduri ke, apa ke, dia suka membesarkan diri dia. Akulah malaikat penjaga kebesaran. Tak lepas. Langit pertama lepas, tapi langit kedua tak lepas. Tak lepas. Mana tak naik ke hadirat Allah SWT. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang, puasa. Malaikat hafazah merasa hairan melihat keindahan amalan tersebut. Lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit yang pertama dan kedua. Langit pertama, kedua lepas, sehinggalah sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit ketiga itu bagi malaikat hafazah, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takabur, malaikat yang jaga takabur. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang takabur dapat melintasiku. Orang itu sangat suka membesarkan diri di dalam majlis orang ramai. Mana tak lepas langit ketiga. Pertama, kedua lepas, yang ketiga tak lepas. Kita berhenti di sini ya. Berhenti dulu di sini, nanti kita sambung. Hadisnya panjang sampailah pada langit yang ketujuh. Nanti langit yang ketujuh nanti tengok amalan siapa yang lepas. Yang dibawa dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis inilah yang menyebabkan Sayyidina Muaz menangis. Yang menyebabkan Sayyidina Muaz menangis. Kalau setara Sayyidina Muaz pun yang hebat, yang sahabat, banyak amalan, hebat, jadi sahabat Nabi pun boleh menangis terkesan dengan hadis ni, kita lebih-lebih lagi lah. Kalau hati kita tak terasa apa, maknanya hati kita keras. Hati kita ni banyak dosa, banyak penyakit. Jadi kena banyak istighfar, kena banyak muhasabah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan pada malam ini dapat memberi kesan pada hati kita semualah. Termasuk saya yang cakap ni pun menyampaikan pun memberi kesan pada hati kita supaya kita sentiasa cek hati kita, semak hati kita supaya tak ada langsung penyakit-penyakit yang mazmumah ni. Selalu kita duk pergi cek dengan doktor penyakit yang zahir, sakit jantung ke apa ke, yang ni pun kena cek. Lebih-lebih lagi, yang ni lebih lagi penting. Lebih penting. Kalau sakit jantung kan boleh masuk syurga juga. Sakit kecil manis boleh masuk syurga. Ini kalau kena penyakit ni memang tak lepas. Syurga pun tak lepas. Silap-silap amalan terhapus macam tu saja. Sebab tu dalam satu hadis yang lain Nabi SAW menyatakan di akhir zaman nanti
Ada orang buat amalan ahli syurga tapi sebenarnya dia ahli neraka. Sebab apa? Sebab dalam hati tu ada banyak penyakit. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada terkena penyakit-penyakit hati ini. Dan kalaupun kita terkena, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk memperbaiki, sehinggalah kita langsung tak ada penyakit-penyakit hati ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal buat kita, dan kita menjadi orang yang beruntung di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi dengan itu kita kena sentiasa belajarlah, mengaji lagi dan lagi, mendalami sehinggalah akhir hayat kita, insya-Allah. Kadar itu saja yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.